Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustazah doakan anak murid Ustazah semua sihat. Sentiasa boleh belajar sama-sama dengan ibu bapa di rumah. Dan hari ini kita mula lagi dengan mata pelajaran sirah. Ustazah akan bagi sambungan kepada tajuk minggu lalu. Okay, minggu lalu Ustazah terang tentang tajuk jihad kan, pembahagian jihad, apa pengertian-pengertian jihad. Itu adalah soalan-soalan yang biasa kamu akan ditanya dalam peperiksaan. Okey. Hari ini lagi Ustazah akan bagi sikit lagi penerangan tentang tajuk jihad. Okey. Okey, kita mula dengan pelajaran 1 iaitu jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Okey. Yang pertama, unit 1 masih lagi dalam tajuk yang sama, konsep jihad dalam Islam. Sambungan kepada topik lepas iaitu Ustazah ulang sedikit, siapa-siapa murid Ustazah yang masih ingat apa pengertian-pengertian jihad dari segi bahasa dan dari segi syarak. Apa pembahagian untuk jihad? Ustazah ulang, ada dua pembahagian besar iaitu pembahagian pertama jihadul akbar dan jihadul asghar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua pembahagian tersebut? Ustazah harap kamu boleh ulang nota ataupun penerangan video Ustazah minggu lalu. Untuk hari ini, Ustazah bagi lagi sikit penerangan tentang jihad dan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala membenarkan jihad. Ustazah harap kamu boleh tumpukan sepenuh perhatian dengan apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Okey? Okey, kita mula dengan sambungan topik lepas. Okey, Rasulullah SAW dengan para sahabat telah berjihad dengan melakukan pengorbanan untuk menegakkan agama Islam. Okey, Rasulullah SAW bersama para sahabat sanggup mengorbankan apa sahaja yang mereka ada seperti harta benda dan apa sahaja demi menegakkan agama Islam. Yang kedua, jihad adalah kemuncak perjuangan untuk menentukan Islam dapat dilaksanakan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, jihad adalah satu pengorbanan yang paling tertinggi demi untuk menegakkan agama Islam dan menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jihad memerlukan pengorbanan diri dan masa. Kita juga sebagai pelajar, seperti anak-anak murid Ustazah juga, berusaha untuk mencapai kejayaan. Itu juga dianggap jihad kerana Allah. Okey, seterusnya yang keempat adalah perjuangan pada jalan Allah adalah pengorbanan yang suci dan perjuangan pada jalan syaitan adalah sia-sia dan berdosa. Okey? Seperti yang kita tahu, sekiranya kita berjuang pada jalan Allah adalah perjuangan yang sangat-sangat suci. Sekiranya kita berjuang pada jalan syaitan, iaitu ajaran sesat, pada jalan yang sesat, itu adalah sia-sia dan berdosa besar. Okey? Dan yang kelima, contoh perjuangan pada jalan Allah ialah berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Okey? Itu adalah contoh perjuangan pada jalan Allah. Sekiranya ibu bapa ataupun kita sebagai anak suatu hari nanti apabila bekerja mencari rezeki yang halal untuk membahagiakan orang tua, itu adalah contoh perjuangan yang diredai oleh Allah, iaitu pada jalan Allah. Okey, yang keenam, contoh perjuangan yang sia-sia adalah seperti berkorban harta dan tenaga untuk taat akan manusia dalam melakukan kezaliman
ataupun mengikut hawa nafsu sahaja. Okey, itu adalah perjuangan yang sia-sia dan tidak mendapat keredaan Allah. Okey, kita berkorban, kita mempunyai harta, kita mempunyai tenaga, tapi kita berkhidmat semata-mata untuk manusia dan seterusnya leka kepada perintah Allah. Itu adalah perjuangan yang sia-sia untuk hidup di dunia ini. Okey. Okey, seterusnya sebab Allah Subhanahu wa taala membenarkan jihad. Ada beberapa sebab kenapa Allah membenarkan semua umat Islam berjihad. Okey. Allah Subhanahu wa taala membenarkan umat Islam berjihad adalah untuk pertama untuk mempertahankan diri, keluarga dan harta. Okey. Kita dituntut untuk berjihad untuk mempertahankan diri, keluarga kita dan harta yang kita ada. Okey. Yang kedua adalah mempertahankan agama dan negara. Okey, seperti yang dalam gambar kamu tengok, askar, polis, mereka sangat dituntut untuk berjihad untuk mempertahankan agama dan negara. Dan yang ketiga adalah mencari dan memelihara keamanan. Okey, kita hidup di Malaysia masih aman damai dan sekiranya mendapat ancaman daripada luar, kita dituntut untuk berjihad. Allah membenarkan kita untuk berjihad demi untuk memelihara keamanan yang sedia ada. Dan yang terakhir adalah untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Okey, ini yang seperti dilakukan oleh Nabi besar, Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka berjihad demi untuk mempertahankan agama Islam pada zaman dahulu. Okey, itu adalah antara beberapa sebab kenapa ataupun Allah membenarkan kita untuk berjihad. Okey, sekian saja untuk hari ini. Itu saja tentang tajuk unit 1, konsep jihad dalam Islam. Okey, kita tutup kelas kita hari ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, iaitu surah At-Tahrim ayat 9. Maksudnya, wahai Nabi Muhammad SAW, jihadlah, tentanglah orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, setakat itu sahaja untuk unit 1. Ustazah harap kamu boleh faham apa maksud jihad, pembahagian jihad dan sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan jihad. Okey. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah bersama ibu bapa. Ustazah doakan semoga kita boleh berjumpa lagi pada nota dan masa akan datang insya-Allah. Okey. Kita tutup kelas kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.